pakai dari Ustaz lagi. Saya rasa Ustaz lagi ni dah kali kedua insyaAllah. Saya kenal dia dari kawanan. So, saya rasa nampak buang masa lah. Dan Masjid Zakaria pun biasa di sebelah At-Taqwa kan? Ya, masjid. Di Masjid Taqwa Banting. Di Banting. So, saya tak buang masa. Saya persilakan Ustaz mengucapkan. InsyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلاما في مبدأ الأمر ومنتهى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para tetamu Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertamanya, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, taqwa, ibadat, umur yang Allah beri peluang besar. Kita berada di bulan yang penuh keberkatan. Bulan umatku, Nabi kata. Dari sebuah hadis, Nabi kata, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Betapa bahagianya kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana juga di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan diturunkan daripada Lauhil Mahfuz duf'atan wahidah, sekaligus sebuah Quran 30 juzuk itu turun daripada Lauhil Mahfuz kepada langitnya dunia bumi kita ini, dan turun pula peringkat-peringkat melalui proses keadaan yang Allah tetapkan mengikut sejarah sebabun nuzul, sebab diturunkan ayat sedemikian rupa. Bulan ini adalah bulan selatu keagungan luar biasa yang akan didapat dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana kita mengharungi makan punya makan, sampailah 11 bulan yang lalu makan siang-siang. Hari ini kita berehat daripada makan siang-siang untuk membawakan proses tubuh badan manusia. Hikmahnya puasa. Hikmah puasa bila mesin berjalan over. Sumbat sana, sumbat sini. Maka berehat, maka sihat. Itu hikmah dalam bicaranya puasa, tuan-tuan. Hari ini kita dapati orang yang puasa, maka kita jaga iman kita. Puasa itu adalah peningkatan takwa, iman bertambah lebih dekat kepada Allah SWT. Puasa itu adalah pengisian, bukan sekadar puasa menahan lapar dahaga, tetapi pengisiannya ibadat, pengisiannya takwa, pengisiannya sabar, pengisiannya diangkat darajat. Apakah tidak kita lihat puasa itu, Nabi SAW diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sebut, inna syaitan yajri min ibni Adam
majra ad-dam fadayyiqu majarihi bil ju'i wal 'atash. Sesungguhnya syaitan, Nabi kata, dia berjalan dalam darah anak Adam, perumpamaan perjalanan darah. Lepas tu Nabi kata fadayyiqu majarihi bil ju'i wal 'atash. Maka sempitkan perjalanannya dengan lapar dan dahaga, iaitu puasa. Maka bila kita puasa, syaitan tak ada lagi dah untuk peluang nak menghuru-harakan orang yang beriman. Dia maintain lebih kuat. Maka kita dapati dalam hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, suffidat syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, terikatlah syaitan. Suffidat syayatin wa ghuliqat abwabun nar. Terkunci pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah. Maka terbukalah pintu syurga. Bulan ini tuan-tuan, besar jaga. Pada awal dijaga. Orang kata nantilah lambat lagi, kita cari Lailatul Qadar je. No. You nak sampai Lailatul Qadar, nak sampai hak 30, nak sampai hari bulan Ramadan yang witir 29 Ramadan, 27 Ramadan, ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Mestilah luhat yang ni dulu. Takkan lompat terus sampai situ. Mesti daripada awal. Kalau awal dijaga, insya-Allah sampai di akhirnya maintain. Jangan duk harap orang tu dia tunggu belakang, tiba-tiba belakang pun terlepas. Jangan sampai seseorang itu, Nabi kata, bila duk ada di bulan Ramadan, seumpama lalu ia tak dapat keampunan. Oh, amat kita sedih kalau di kategori yang demikian. Tapi ada, Nabi kata, ada orang masuk Ramadan hanyalah pada dahaga sahaja menahan. Tapi tak dapat apa-apa si Allah SWT. Walau dosanya diampun. Ada di kalangan ini Nabi sebut. Dan ingat, kalau kita iza balagha arba'ina sana, apabila seseorang tu sampai umurnya 40, dia masih berpoyo-poyo. Dia masih kemaksiatan yang melampau. Dia masih lagi buat kerja-kerja kejahatan. Maka Nabi kata, bersiap sedialah engkau masuk neraka. Nabi beri peringatan, jangan sampai kita yang tak tahu nak taubat, yang rasa tahu buat saja. Hari ini tuan-tuan, bila sampai Ramadan, inilah ketikanya kita banyak bertaubat kepada Allah SWT. Walaupun kita kata, Ustaz, saya tak pernah buat jahat, Ustaz, saya tak pernah menipu. Kita tak sedar, bahkan kita berangan-angan kata kita ni orang yang kuat ibadat. Padahal kita banyak salah dalam ibadat. Sedar tak sedar, ada orang dalam bicara saya tak sebut di mana. Soalan tanya, Ustaz, saya tak pernah khianat kat orang, Ustaz. Seanggapan dia beranggapan kata dia tu tak ada dosa. No, kita anak Adam ni banyak dosa. Anak Adam ni banyak dosa, tuan-tuan. Yang tak ada dosa adalah Nabi memang tak ada dosa. Ummi, dia tak ada dosa. Sebab itu kejadian Allah SWT. Jadi kita pun wa khairul khata'un tawwabun. Disebut apabila kita salah, kita silap, kembali bertaubat kepada Allah SWT. Nabi yang tak ada dosa 70 kali istighfar sehari, yang tak ada dosa. Kita yang banyak dosa berkarat, tak sedar diri. Dalam berpuasa ni tuan-tuan, banyak muhasabah. Ini ketikanya untuk dapat tingkatan iman. Bila sampai orang tu dia selalu ma'iyatullah, nak duduk di maqam mengingati Allah selalu ni sukar. You bimbang, orang-orang soleh pun bimbang, takut sikit aja terjadi lalai pun dah bimbang. Kita banyak lalai daripada tak lalai. Bahkan dalam sembahyang pun boleh lalai. Dalam sembahyang kita roplah ada juga tuan-tuan, sedar tak sedar. Agak-agak tuan-tuan sembahyang apa feeling tuan-tuan dengan Allah SWT. Tuan-tuan berhubung dengan Allah, adakah berhubung tu 100% berhubung? Ataupun sekadar Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah,
tapi dunia lagi berlungguk-lungguk dalam kepala dia, maka dia lagi belum sampai ke tahapnya khusyuk. Semayang tu tuan-tuan, energi pertama. Hak hari ni kita duduk di maqam dua-dua terus. Hak semayang kita jaga, hak puasa kita tahan daripada lapar dahaga, hanya tinggal nafsu. Sebab itu puasa ni menurunkan nafsu kita. Puasa bukan nak makan lazat-lazat sedap-sedap, duk tunggu nak makan sedap. Bila kita ada makan sedap, pergi makan buffet dan sebagainya, bukan nak peringat macam mana. Tuan-tuan, kalau buffet agak-agak makanan tu berjenuh, makan sampai bukan takat makan, sampai melantak. Agak-agak nak semayang tu, tarawih harus-harus dah. Sebab apa? No, penuh lagi hidangan, tak sampai pukul 10 tuan. Ni, masuk makan tadi pukul 6. Tunggu azan bunyi, ngap makan. Solat masuk makan. Ni. Sampai seumpama hidup tu untuk makan. Ini yang kita sedih. Nampak? Makan tu boleh, tetapi sampai melebihi dia mudarat. Sehingga saat lagi nak solat, sembahyang. Sebab apa? Menguap-nguap dah mengantuk. Sebab makan sampai tahap yang melebihi had. Sebenarnya puasa pendidikan adalah menahan nafsu. Bukan sedap nak bagi pulun makan. Nak tahan nafsu untuk kita tahu ini ibadat wa ana ajzi bih. Jumaat yang kedua sebelum ni bulan Syaban, jiran saya meninggal. Hari Jumaat tuan-tuan. Tak dah nak solat subuh dah. Rupa-rupanya dia tidur. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendidikan besar. Kita tengok Allah sedih dah. Ramadan pun tak dah sampai dah. Ini mujuk kita hari ni. Berkat-berkat doa disebut kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Minta berkat 2 bulan ni sampai Ramadan. Allah tunai ajak kita doa kita sampai Ramadan. Tapi bila sampai Ramadan pun nak lalai lagi. Astaghfirullahalazim. Cukup yang lepas. Banyak berzikir. Sehari tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sekurang-kurang 50 ayat. Ini paling kuman dah. Bukan geng ahli Al-Quran. Orang ahli Quran sujud sehari. Betul tak? Kita bukan ahli Al-Quran. 50 ayat. Ni nak keluar daripada geng roplah jingga. Oh, tak. Roplah jingga amat. Tahu roplah jingga. Habis. Allahu Akbar semayang. Bunyi je lapan dia. Hati pun tak ada. Otak kepala semua kat tempat lain lah. Duk fikir sekali nak buat itu, nak buat ni. Dalam semayang hadir terus. Inilah dia yang ada pada diri ni. Nastaghfirullahalazim. Jadi nak menghapus perkara roplah ni, di antara ciri-ciri baca setiap semayang, lepas semayang berzikir, kau baca Quran, ni paling common lah 10 ayat. Ingat baca banyak tu, okey, rupanya baca pun tak betul. Ayat Quran baca tak betul. Patut tak dapat jadi duk roplah ke? Pasal apa? Bacaan Al-Quran tu mesti tajwidnya, makharijul hurufnya. Itu kita kena belajar. Tapi ada tak yang lain selain daripada kita baca Al-Quran, kita bukan ahli Al-Quran, kita pun nak baca ikut juga, lentang pukang namanya. Orang baca panjang dia pergi pendek, orang suruh dengung dia tak dengung. Nampak ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, nampak tak? Ada mad ladzi musaqqal kalimi, dallin. Masyayikh Al-Azhar saya mengaji 6 harokat dia siap pegang tungkat ni. Ni ada buat tungkat ni. Pegang pang dia kata. Dia kata baca betul. Dia garang tuan-tuan, tapi dia buta. Dia buta tak nampak, tapi hati dia terang tuan-tuan. Itulah guru saya tuan-tuan. Guru Quran saya Syekh Mustafa Halawani, ada dalam silsilah sanad guru Al-Quran yang daripada Jakim. Hari tu dia perkeluar, guru saya ni. Nampak tak? Dia buta kan? Agak-agak orang buta boleh tunjuk jalan pada orang celek. Macam mana ustaz? Ya, kenapa tidak? Saya sendiri yang kena. Sekali dia nak pergi mana tahu? Dia nak pergi, anak nak pergi Sayyidah Zainab. Ada maqra' Quran, ada khatam Al-Quran.
ada yang hadir itu di antara mufattish qiraat azhar daripada Al-Azhar punya, dia akan cek bacaan masyayikh. Mufattish maknanya dia adalah pengkaji bacaan yang paling tepat dalam bicara bacaan Al-Quran ni tuan-tuan. Jadi dia nak pergi ke situ. Saya kata, Syekh, wallah ana ma'adri. Saya pakai motor tuan. Ada motor. Masa duduk Mesir sebelum pakai kereta pakai motor dulu lah. Lepas insiden tukar beli kereta. Orang langgak tuan. Biasalah Arab kan bawa laju tuan. Habis betis saya luka tuan. Sahabat saya bantu saya, papa saya, alhamdulillah. Allah rezeki saya boleh pergi kereta pula. Khidmat dengan masyayikh lain lagi. Dengan Syekh Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki hafizahullah. Itu saya di Mesir. Tahun saya berada di Mesir tahun 88 sampai tahun 2099. Syekh balik mari Malaysia, masyaallah. Saya belum sampai balik lagi, duduk mengaji lagi. Jadi nak bicara tak sana, nak cerita orang buta tunjuk jalan pula orang celak. Aneh. Saya kata dia nak pergi satu tempat tu, saya pun tak pernah pergi. Syekh, ana ma'arab Syekh. Cakap Arab orang lah, dia nak cakap apa lagi? Dia memang Arab. Cakap utara apa yang faham. Radhi, dawar motor. Dia kata, start motor je. Alamak, start motor. Kemaru. Dia kata, dawar bas. Dia kata, start sajalah. Dia nak bismillahirrahmanirrahim. Hamshi, dia kata, tu dia. Aku pun jalan. Dia kata, terus ya. Terus masuk ke lorong ni lagi. Dia kata, kena kiri. Ada lorong, kena kiri pula. Dia boleh baca map dalam pemikiran dia. Macam mana Tok Guru ni? Kita ikut ni, ikut. Dah Tuan Guru punya hajat, apakah tidak kita naik tadi? Saya tak tahu. Saya pun ikut je. Tiba-tiba sampai dah Jemberang Sikahadi tahu. Sikahadi tahu apa tahu? Termai. Kereta pihak Karan tu. Dia punya landasan. Sana mesti dia boleh lintas ke tu ya? Mana ada bubuh besi-besi. Hang pikuk tu, hang pikuk ni. Boom bam, boom bam. Tak lenggak. Wah, wakbat. Haji bawa laju lah tu. Cok gitu je. Allah. Bah dia tuan-tuan macam sardin tau. Naik bah dia, naik penuh. Sampai tak ada tempat nak duduk, berdiri himpit, tolak lagi. Tu dia. Berhenti kalau tak tahu cari turun, pakai terlepas lah. Stesen bah tu. Itulah zaman saya. Udah jahat tuan-tuan. Jadi Tok Guru ni tuan-tuan, sampai ke tempat tu, saya kata wallahi wasal Syekh. Dia kata gedam hantar syuf. Ada. Kata ada. Masa tu dia nak pergi ni sebelum saya dah Zainab ni. Ni dia nak pergi rupanya dia ambil ratib dia. Ratib dia apa? Ratib tu gaji dia. gaji bulanan kerajaan bagi kepada orang yang buta, orang kafir, orang muawwiqin, orang cacat. Dia kategori. Maka saya pun sampai dah Syekh. Wasal Syekh. Tengok-tengok barit Jawi. Mula dia kata busta rupanya bahasa Ammiya. Bahasa Fusha beza jauh sangat. Busta tu adalah barit Jawi. Barit Jawi dia pejabat pos. Lemah. Syekh, wasal, gudam, andak, air, har, jedabak. Dia cakap Arab cepat, baca Amiyah. Tapi saya pun, ikut Syekh. Lepas tu dia kata, ambil cincin aku. Ni, cincin tu ada nama dia, Mustafa Halawani. Di cincin tu dah cop mohon dia. Maka saya pun masuk cakap mandi Syekh Haqi abra natlub minkum ar-ratib. Aku nak ambil dia punya habuan dia tiap-tiap bulan punya gaji yang daripada kerajaan. Buka buku besar ni. Kata cop, cara duit krak. Syekh hadha mablagh. Dia tengok dia cara cukup habuh aku kan. Tapi kita amanah lah kan, tak ke guru kita ni. Alhamdulillah. Itulah ceritanya orang buta hati dia cerah. Hari ni kita ni nak hati cerah, betul-betul hudur. Ramadan lah masa ketikanya pembaik pulih iman taqwa kita. Bahkan dalam puasa, ma min shaim illa al-ju'i wal dia kata apa? Idza jaa Ramadan, hak tu cerita dah Azan ni. Dia kata apabila kita puasa, melainkan dia kata ma min shaim illa al-ju'i wal atash. Rubba saim. Dia sebut dah yang terakhir tu didatangkan bila kita puasa, masama Ramadan, apa nama, bukan setakat dah pada harga tetapi imanan wa ihtisaban. Ustaz lupa dah, astagfirullahalazim. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila seseorang tu puasa dengan iman, iman nak jaga.
imanan wahtisaban, pengharapan, kena harap pada Allah SWT. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min, banyak mana dosa sebuah lautan Allah hapus semua yang lalu. Kena ada keyakinan, kena ada husnul zan, kita kena baik sangka dengan Allah, harap Allah aja. Kita kena ada pengharapan, itu je modalnya. Tapi modal yang macam tu kita dengar senang, belum juga kita nak ada pada diri nak menghayatinya. Hari ini pertama kita berada di bulan Ramadan. Bayang-bayangkan, takut kita jagalah setiap masa yang Allah beri peluang tu, jaga iman kita betul-betul. Kita kena dengan iman wahtisaban, penuh-penuh harapan kita kepada Allah SWT. Allah ampun semua dosa. Wa qila dalam hadis yang lain, wa ma taqaddam, yang akan datang pun boleh. Itu disebut dalam hadis yang demikian. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Hari ni kita faham dah saat ni, maknanya puasa ni bukan takat tahan tak makan dia, kena ada iman. Iman tu ditambah kita jaga sunnah Nabi. Tadi kita mari, kita akan baca ketika di rumah kita, tuan-tuan, apa Nabi baca untuk nak datang masjid? Bismillahirrahmanirrahim, Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Betul tak? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ni duk baca dah. Ya Allah, jadi hati kita cahaya, sebab ada hubungan tadi, ada niat daripada hati kita. Amalan kita ada dalam ni kita jaga. Dia bukan amalan takat berzikir baca je. Rupanya hak dalam ni yang susah nak jaga. Hari ni kita minta doa, Nabi ajak kita masa kita nak keluar mari masjid, di rumah Maimunah malam tu. Ini peristiwa hadis yang Nabi baca doa cahaya, tuan-tuan. Pertama sekali, tuan-tuan, bila nak mari masjid, setiap kali nak datang masjid, ya Allah, jadilah pada hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, lidah pertuturanku cahaya. Wa fi basari nura, penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Ni nak receive semua kalimat-kalimat rukun qauli. Dalam solat kita ada rukun qauli, mesti syarat nak sok sembahyang, bunyi mulut ni dengar pada telinga ni, nak masuk receive, maka cahaya juga habuan di anggota ni. Nabi baca, tuan-tuan. Lepas tu wa an yamini nura, di kananku cahaya. Wal yasari nura, di kiriku cahaya. Wa min amami nura, di depanku cahaya. Wa min khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, di atasku cahaya. Wa min tahti nura, di bawahku cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah, berilah kepadaku cahaya. Allahumma ja'alni nura, jadilah aku cahaya. Yang akhir ni, Allahumma ja'alni nura, ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Orang beriman special, dia jaga iman dia. Disebut dalam Al-Quran ayat yang ke-12 dalam surah Al-Hadid. Tuan-tuan boleh buka apa makna intipati ayat yang ke-12 dalam surah Al-Hadid. Allah SWT berfirman, habuan orang beriman nak seronoklah pula. Tadi dengar mati menakutkan, rupanya lain habuan. Yang ni ayat ni, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a, orang lelaki dan perempuan pada hari kiamat kelak dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dengan cahaya. Mereka berjalan laju. Cahaya perjalanannya agak-agak macam mana cahayanya? Lajunya kepantasan cahaya. Nak dapat habuan masuk syurga, habuan orang beriman lain. Ada jaga iman kita. Hari ni kita nak jaga pada tempat kekuatan ibadat yang paling tinggi dan hebat pada bulan Ramadan. Paling hebat maka menjaga adab kita, jaga masa tu, jangan dia begitu sahaja. Setiap lahzah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sentiasa tasbih, zikir kepada Allah SWT. Pengisian, tak boleh baca Quran, subhanallah boleh. Nampak tak? Ni kita nak sebut sebelum tu lagi. Lepas tu, bila dia Allah Ta'ala jadikan kita dibangkit dengan cahaya, itulah doa kita nak main masjid, tuan-tuan. Kerana sembahyang ni cahaya. Nabi kata as-salat nurun. Pada malam puasa, siang kita tahan lapaknya. Malam disebut lagi hadis, man qama Ramadan imanan. Datang dengan iman. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan hapus semua dosa yang lalu-lalu. Bayangkan
pada bulan Ramadan ada malam-malamnya. Dia tak sebut siang hari saja. Puasa menahan pada amalan siang, malam ada lagi amalan malam. Sebab itu dia tak kata nahar qadar dah, Lailatul Qadar. Di waktunya malam. Rupanya malam ni yang meletih kita. Kadang tak jaga ada tahajud. Sembahyang tarawih pun tadi malam sempat sembahyang tarawih dah. Alhamdulillah, kita di awal menjaga di awal. Bukan tunggu nak mari Lailatul Qadar di akhir, tapi di akhir Lailatul Qadar tu ramai dah terkulai. Letih, bakat letih pergi beli baju, letih balik kampung. Tak ada dah. Masjid Surau ada kot 3 saf 2 saf. Sebab dia dah tak ada tahu rupanya. Dia ingat puasa ni nak seronok dengan raya-raya tu. Hari puasa ni tuan-tuan, hari kita exam. Ni sekarang dah start exam. Exam ni Allah uji kita nanti. Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah hang duk sangka hang beriman dah? Hang belum diuji iman juga tadi. Iman ni nak sampai ke maqam dia, nak tahap dia, diuji tuan-tuan. Lemah. Ujian dia dahsyat. Tapi kita akan kena lah. Bila nak sampai result dia, hari raya tu ada result, keputusan. Hak yang kita masuk exam hari ni, hari-hari, banyak mana kita mampu baca Quran, banyak mana kita boleh bersabar, banyak mana zikir kita kepada Allah, berapa banyak kita dalam tidur juga, banyak juga. Maka kalau tidur baca bismillah, mujuk dah. Hari ni tuan-tuan, bismillah pun tak ada baca. Lolap den. Sampai talolap begitu aja. Bismillah pun tak ada. Bahkan Nabi SAW berpesan, aib di hadapan Allah SWT, seseorang tu tidur tanpa baca dengan nama Allah. Rupanya kawan saya kemarin mati tuan-tuan, tak tahulah dia tidur dia baca bismillah. Harap-harap dia baca bismillah, dia nak tidur. Sebab apa? Mati tu, kalau Allah ulang lagi nyawa kita, ada lah lagi. Maka kalau tidak, tidur habis dah. Tidur ni adalah ibadat. Kenapa tidak? Nabi ajak kita nak tidur ambil wudu. Ada kita tidak berwudu. Alamak, maluna bang. Malah. Dah letih dah nak ambil wudu, nak tidur. Nah. Ini tak jaga tuan-tuan. Sebab kita tak faham ibadat tu. Tidur pun ibadat. Dalam puasa. Lino je. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah amud. Dah lepas baca Quran lah. Lepas tu nak tidur. Buat persiapan nak tidur. Ambil wudu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dapat apa? Pahala. Puasa tidur je. Tidur pun nak buat macam mana? Ini yang mampu. Pasal malam kita baju ibadat dah. Tak kuat macam dulu. Nak tahajud lagi. Kan? Jadi tempat tidur hak qailulah. Tak sat dah. Sat lagi tadi ni. Pukul 10 sampai pukul 11. Pukul 12. Kan? Itu hak untuk tidur. Dan untuk energi hak semalam kita tak tidur. Kita duduk buat tajuk pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Sampai subuh. Sampai kita sambung lagi. Ini semua dah kira kehendaknya tidur banyak tu pun Allah lengkapkan tidur tu, mencukupi. Tak tidur berjam-jam pun, tapi tidurnya cukup lenyap, lengkap pada diri kita. Dengan bersiap sedia ibadat tuan-tuan. Hari ni puasa kita nak ada ibadat, semuanya ibadat tuan-tuan, pengisian sebenarnya. Puasa itu adalah pengisian kita dengan Tuhan kita. Ada orang tak mampu nak baca Al-Quran. Bila Sayyidah Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, kalau Allah izin ku akan berada di malam yang Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Nampak tak? Apa Nabi kata kepada Sayyidah Aisyah? Rasulullah kata kau berdoa. Sebab orang perempuan, kalau kita kata tahajud malam, nak tahajud macam dia bercuti, tak boleh sembahyang pula. Tapi Nabi kata kau berdoa. Ianya senang je. Kita dengar senang. Tapi nak bacanya, balok liat juga. Balok liat tau, malah. Tak berdoa juga. Senang dengar, tapi belum tentu nak boleh buat. Percaya tak percaya. Ianya apa? Nabi kata, wahai Sayyidah Aisyah, kalau engkau berada malam Lailatul Qadar, mohon doa. Doanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dia ajar Rasulullah SAW. Seakan-akan rahmatan lil alamin. Semua boleh dapat malam Lailatul Qadar itu. Tak kecuali orang yang bersih je. Orang haid boleh dapat Lailatul Qadar. Kerana Nabi isyaratnya komplit semua orang.
Kalau kita dapat solat lebih hebatlah. Kerana kita dalam solat kita, maka doa yang Nabi suruh. Sebab doa tu permintaan. Permintaannya tapi besar habuannya. Boleh masuk syurga. Tapi adakah tadi pukul 2 pagi kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, pemaaf. Nampak tak? Maafi aku. Nampak tak? Tuan-tuan, agak-agak maaf ni macam mana kategori dia? Maaf ni tuan-tuan, release semua. Bayangkan, kalau seorang tu dia maaf, habis semua. Tak ada apa, aku maaf, settle. Nampak tak? Begitu kita di hadapan Allah SWT, di mahkamah Allah. Hari tu Ramadan, kau berdoa. Jangan nanti malam siang sentiasa tak lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Untuk ingatan kita mak bapak kita. Kita baca doanya Allahumma inna untuk kita semualah, tak kedekut. Ni ada orang baca untuk sendiri ya. Kami ni faham tak dapat, kita baca untuk semua. Malaikat kata, "Oi, hamba ni ya Allah, dia baca untuk semua." Confirm dia dapat. Kerana dia nak bawa orang semua dia selamatkan orang beriman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa lil muallimina wa li azwajina wa auladina wa lil mu'minina wal mu'mina ila yaumil qiyamah. Tu dia punya empire dia. Powerful tu. Semua orang beriman. Ui, power dia ni minta. Malaikat tu kata, "Ya Allah, hamba ni minta tu semua." Dia apa tak ada? Allah bagi bi ghairi hisab terus. Tanpa hisab. Boleh tak masuk bi ghairi hisab? Ada. Tanpa ada hisab. Semua hapus semua dosanya. Dosa yang banyak-banyak dulu tak ada. Dalam catatan semua hilang. Remove. There is semua tak ada. Jadi kosong. Kita semua amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita harap-harap sampai ke maqam itulah. Sebab tu kita tak kata aku nak kerana aku boleh buat ni, tak, kerana keampunanmu, kerana kemaafanmu je. Kita masuk syurga kerana redha Allah SWT, kemaafan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa yang macam buat yang sebaik mungkin pada dunia yang kita ada. Jadi yang kedua Ustaz nak pesan, yang biasa Ustaz pesan juga, untuk tip kita nak dapat orang yang ingat Allah ni, maka Nabi SAW pesan kepada siapa? Sayyidina Muaz, kan? Sayyidina Muaz ingat hadis tu. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Muaz? Wallahi, demi Allah aku cinta kepada engkau wahai Sayyidina Muaz. Nabi bersumpah, aku cinta kepadamu wahai Sayyidina Muaz. Ui, dahsyat ni. Sayyidina Muaz dapat. Tapi Nabi jawab, mesti ke syarat dia. La tada'anna fi kulli lubris salat. Engkau jangan tinggal setiap kali lepas sembahyang engkau baca doa. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bimbingku ingatmu ya Allah. Sampai mati kita ingat Allah. Kenapa? Setiap sembahyang kita minta Allah, kita ingatkan Allah. Kita tak mampu nak kuat pun dalam sembahyang kita, banyak juga pancang rosak sana rosak sini. Tapi di akhir ni kita minta Allah bagi jadi aku ingat padamu ya Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika, dan syukur tak kufur. Tadi apa nama Qarun yang kufur nikmat, dia tak sedar pada dia kata miskin aja. Tapi dia minta Nabi Musa, ya Musa, doa kepada aku susah. Kau takkan ingat nanti kau lupa diri kau. No. Ketika mana dia lupa. Dia kata kesusahan aku masa dulu, aku kaya di bawah aku semua aku masa tu aku semua dah. Maka Allah hantar Nabi Musa hantar dulu wakil nak minta zakat dia tak bagi. Lagi Allah hantar dia tenggelam semua harta dia kerana kekufuran. Tak syukur. Jadi kita duduk maqam syukur. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Paling baiklah amalan ketika mana kita dapat di dunia. Excellent. Wa husni ibadati, yang paling baik amalan. Itulah doa yang paling mantap. Kata ulama itu dia panggil awaliyah, pertama daripada segala-galanya. Kau nak capai tadi, ya Allah, mesti dalam ciri-ciri dapat bimbingan Allah SWT. Taufiq minallah. Kata dalam kitab, melainkan taufik saja orang boleh melakukannya. Allah saja yang boleh beri hidayat taufik. Allah SWT kita dapat melakukan ibadat yang paling baik yang Allah ciptakan untuk makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan kita lah di antara makhluk yang Allah berikan keagungan, kejayaan dalam dunia yang penuh
cabaran di akhir zaman. Hari ini kita kena berlumba-lumba. Nabi kata badiru bil a'mali fitana. Berlumba-lumbalah ketika mana kita berada di zaman yang penuh fitnah, dahsyat. Fitnah ni lebih dahsyat daripada membunuh. Maka jaga ibadat kita, amalan kita. Moga Allah pelihara kita. Bahkan dalam doa solat kita, azan insya. Azan zuhur Ustaz selalu insya. Hari ni zuhur sudah masuk. Kita dengar azan, sambung sebentar lagi, tiada minum. Khili puasa. Astagfirullah. Astagfirullah. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة العالية الرفيع وبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين. Demikian tentang dengan doa azan ni. Nabi pesan kalimah terakhir azan tu kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi kata jawab azan di kalimah terakhir tu lisan wal qalbi. Hubungan dua benda yang Nabi kata jangan kita pandang biasa, tapi sebenarnya itulah yang akan membawa kita bertemu Allah. Kalimah terakhir umur dunia adanya kalimah tauhid. Kalimahnya la ilaha illallah. Sayyidina Muaz juga kata man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa kalimat terakhir umur dunia dia ada la ilaha illallah masuk syurga. Jadi kita beralih alam ni, dunia ni sebenarnya kita adalah proses hijrah pertama daripada perut ibu. Mari ke dunia, hijrah lagi, pergi ke alam kubur, seterusnya sampailah di mahsyar. Sampai agak-agak perjalanannya di sana mahsyar berapa lama? Disebut 1000 tahun. Allahu Akbar. Kita tak terbayang 1000 tahun yang panjang. Tapi layanan orang beriman, hebat. Kejap-kejap ni kan. Allah kata tadi surah Al-Hadid,
Laju tuan-tuan. Di akhir kalimahnya, zalika huwal fawzul azim. Hari ini kita pun terkejut besar. Oh, hari ini dahsyat. Oh, kejayaan yang maha agung. Kuasa Allah Subhanahu Taala. Aku boleh laju macam tu. Nampak orang punya susah. Muka hitam. Dengan habuk, dengan panas. Macam matahari sejengkai dan kepala. Kepanasan di panah mahsyar sangat menakutkan dan mengerikan. Tetapi orang beriman hebat tuan-tuan. Jaga iman kita tuan-tuan. Ketika di dunia ni sekejap je tuan-tuan. Tuan-tuan bayang agak-agak 60 tahun tu lama ke? Saya dah 56. Rasa baru sekejap je. 56 tahun. Tapi di sana lama lagi. Ya Allah. Itulah perjalanan. Selama-lama dah. Bila mati tu startlah alam barzakh. Sampai ke dalam di mahsyar. Sampai dibentangkan bagaimana keadaan kita kan. Tapi orang beriman dah nampak syurga dah. Tu setengah orang kita disebut daya dia berpeluh. Muka dia senyuman dia dah mati. Kerana dia dah seronok dah. Dunia ni kita berusaha gigil, letih, penat, lelah semua ni. Itu dah kena ada redha Allah SWT. Betul-betul redha Allah bagi segala-galanya. Sebab itu kena redha. Kalau kita dapat susah, redha. Sebab apa? Semua ketentuan Allah. Dalam hadis kursi yang panjang, nak cerita hadis kursi yang panjang ni, Allah sebut dalam hadis kursi, la takhafanna min zai sultan wa sultani baqiya wa sultani la tanfadu abada khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Alamak, banyak kita duduk bermain-main dalam ketika ibadat. Astagfirullahalazim. Demikian Allah kata apa? Wahai anak Adam, jangan kau takut. Akulah pemerintah selama-lamanya. Takkan habis pemerintahanku. Aku dah jamin. Wa dhamintu laka rizquka fala tal'ab. Aku jamin rezeki yang sampai hak di syurganya selama-lama aku ready dah untuk engkau. Bayangkan, dhamintu laka rizquka fala tal'ab. Jangan kita main. Wa dhamintu laka rizquka fala tat'ab, bukan tal'ab. Fala tat'ab. Kau jangan letih, jangan rasa letih, rezeki dah ada. Allah dah tetap dah. Hak dunia ni je. Kau tak buat macam mana dah, kau tak dapat dah, banyak tu je. Kena redha. Tetap. Dhamintu laka rizquka fala tat'ab. Khalaqtuka lil ibadah. Aku cipta kau wahai hamba-Ku untuk beribadat kepada Aku. Nampak? Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Jangan kita main-main ketika ibadat. Betul-betul. Sebab itu saya tengok dalam masjid tu, di masjid Pekan Nilai ada tulis, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Engkau buat ibadat seakan-akan saat mati, esok mati tak ada dah. Umpama kita buat ini adalah last umur peluang. Agak-agak kita buat main-main enggak? Baru ada motivasi, mau ada perasaan. Kita nak buat ibadat ni, bayangkan nak bawa selama-lama, takkan nak cincai. Mesti ada kualiti. Sebab itu sembahyang nak minta khusyuk. Diminta untuk khusyuk dalam solat. Dia tak boleh, kita kena ada khusyuk. Kerana itulah membawa kita sampai ke maqam solat. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya dah. Berjaya dah orang beriman tadi. Apabila solat dia khusyuk, kita nak pergi ke khusyuk ni, proses kena usaha lebih. Di antara proses, kita jaga sunat-sunat Nabi SAW. Kadang-kadang solat kita tak boleh-boleh, tapi sebenarnya sunat kita buat untuk menampung hak yang tak cukup pada yang wajib. Bila dibentang di depan Allah SWT, adakah lain daripada solat je ni dia buat? Sebenarnya sunat ada. Ambil sebenarnya sunat tu, tampung yang kurang. Maka kita jaga ibadat kita. Maka kita selalu jaga untuk tak jadi kita jadi roplah. Kita baca 10 ayat daripada Al-Quran sehari, tak kurang daripada 10. Kalau kita bahagikan setiap satu sembahyang waktu 10, ada 55 waktu solat. Ini paling rendah lah. Tapi kalau boleh yang senang, kita pun tak hafal Al-Quran, kita nak baca Quran pun tak boleh kemas. Ada surah apa yang kita hafal? Orang baru masuk Islam, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, baca apa? Boleh baca.
Qul a'udzu birabbil falaq boleh baca, muawwizat qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi. Letak lepas sembahyang tak tinggal lah yang tu. Itu adalah basic untuk tak jadi ghuflah, tak jadi kita lalai dalam ibadat, supaya kita tak dikategorikan lalai. Allah janjilah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 waktu sembahyang, waktu nak habis dah. Ada lagi berapa minit? 10 minit. 10 minit dah. Start agak-agak. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan umur kita tuan-tuan. Bulan Ramadan peluang besar untuk meraih tingkatan iman. Akan ditambah iman kita, kekuatan kita dalam bulan Ramadan dengan menjaga ibadat 5 waktu semayang. Kesemayang tuan-tuan, tak ada seumpama puasa kalau tak larat sakit demam boleh kita ganti, semayang tak boleh. Ada setengah orang kita fikir dia sakit tak apa nanti dia no. Semayang tak ada kerukhsah siapa tak boleh, kena buat juga. Buat yang macam mana sampai boleh kelip mata pun solat. Daripada hati dia Allahu akbar. Ya Allah, daripada dah goyang-goyang je. Boleh buat lagi. Sebab sembahyangnya nombor 1. Dia dah nombor 1. Kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu dah siap dah. Dah ready untuk kita jaga. Sibuk macam mana solat jangan tinggal. 5 waktu sembahyang jangan tinggal. Sakit, demam, masuk hospital. Tolong ambil air spray, ambil uduk kat dia. Sekarang kita tahu pakai spray senang, spray je. Tak tolong aja, spray sapu muka. Allah kau ni babah kiblat. Allahu akbar. Sembahyang sambil duduk je. Saya pun dah lutut tak boleh lipat dah sakit kaki. Sembahyang atas kursi. Sembahyang tetap sembahyang tak ada rukhsah. Adapun puasa tak boleh. Marid kalau sakit sampai tak boleh nak makan, nanti dia akan qada kalau dia sihat cara qada. Kalau tak boleh pun dia boleh lagi menggantikan. Sembahyang tak boleh. Sembahyang kewajipan yang dah ditetapkan Allah SWT. Itulah ibadat kepada Allah SWT yang ditingkat dalam bulan Ramadan. Pada malam hari insya-Allah sama-sama kita penuh masjid. Sini buat berapa rakaat? 20. Mampu 20, tak mampu 20, 8. Jangan bergaduh, jangan Nabi kata, bila Lailatul Qadar ya Rasulullah? Asyarul akhir, 10 akhir Ramadan. Altamisu bijanjil, janji kita tak tahu. Besok ke 1 Ramadan, hari ni 1 Ramadan. Kadang hak ganjil jadi genap, hak genap je gini. Kita 10 akhir tak pernah tinggal. Jangan 10 akhir masjid surau dah tinggal sikit dah. Tinggal 3 haknya ni hak dapat Lailatul Qadar. Sikit dah masjid surau tuan-tuan. Percaya tak percaya tengok sendirilah. Dah mula dah berkurangan sebab nak balik kampung. Ke apa ustaz? Balik kampung. Ya faham. Jadi tapi balik kampung pun sama juga. Tak kira balik tahun mana semua dah tak ada. Yang penuh tadi mana habis-habis hak penuh. Semangatkan dia. Biar kita khutbah Jumaat tu ingatkan 10 akhir jangan bayang-bayang biasa-biasa. Luar biasa. Yang orang beriman kuat dia akan maintain aja. Jangan tinggalkan insya-Allah. Sama-sama lah kita hidupkan Ramadan pada tahun ini dengan penuh pengharapan, keinsafan, kerana kita ada peluang. Hak lain semua masuk kubur. Sahabat saya dah masuk kubur. Kemarin dulu yang sudah mati. Alamak, semua dah pergi dah. Tinggal kita. Hari ini kita ni adalah peluang besar. Ya Allah bagi peluang, jaga peluang tu. Sebab pergi sana selama-lama. Tak ada lagi dapat balik dah. Tak ada buat lagi dah. Habuan je di dunia ni lah habuannya untuk bekal, untuk forever, selama-lamanya. Bayangkan bagaimana keadaan, mesti kita jaga kualitikan solat kita. Mudah-mudahan kita mendapat rafa'at darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak tanya soalan? Lagi 5 minit dah. Aduh, soalan. Tak ada soalan ustaz, nak tutup dengan cara bicara ajalah. Tak ada soalan, kita bagi 5 minit biasa saya ada orang nak tanya. Okey. Yang penting kita dah niat puasa tu dah kena niat. Kalau tak niat, tak sah puasanya. Kena qada balik. Nampak tak? Semalam kita niat kan? Alhamdulillah. Yang pertama kita niat jaga pengalaman kita tak ada buruk sangka kepada husnuzan. Bila datang cerita terus kita dah kata konti teruk. Kita asyik kata semua orang tak betul. Kita duk sangka buruk, ini kena hindarkan.
Astaghfirullahalazim, hati kita kena bersih tuan-tuan. Istighfar banyak ada keampunan. Kerana istighfar ni penghulu semua. Penghulu dia boleh rilis semua. Man arada dunya fa alaihi bi istighfar wa man arada al-akhirah fa alaihi bi istighfar wa man aradahuma fa alaihi bi istighfar. Siapa nak dunia dia kena istighfar. Siapa nak akhirat kena istighfar. Kerana nak dua-dua pun istighfar. Kerana istighfar pemhakis semua dosa-dosa dengan taubatan nasuha. Walaupun berlaku lagi maksiat tu, astaghfirullahalazim, atas istighfar, atas ampunmu ya Allah, hamba ini tersasar lagi. Nampak tak? Kita kena sentiasa istighfar banyak-banyak. Yang terbaik amalan, guru saya mengajar di Al-Azhar masa saya mengaji di Mesir, Tuan Guru Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah, keturunan Sayyidina Uzair, yang banyak ibadatnya kuat kepada Allah SWT, bicara-bicara dia. Dia pesan 3 perkara tak tinggal sehari tuan-tuan. Iaitu istighfar 100 kali, selawat pada Rasulullah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. InsyaAllah maintain je. Kita duduk di zon yang balancing yang baik. Kalau tidak goncang kita. Sopa kereta juga tuan-tuan. Bila tak boleh, kalau bahasa Arab panggil tarsis. Kita buat balancing, tayang tu goncang lah. Kereta pun garbala, Arab panggil garbala. Goncang kereta. Naik 80 tak sampai habis dah. Begitulah ibadat kita. Kalau tak balance betul-betul ni, 3 perkara ni jangan ditinggalkan. Inilah jadi punya basic yang terbaik untuk umat. Yang kita banyak buat silap, buat salah. So kita balancekan dia dengan 3 perkara. Iaitu istighfar pertama, taubat kepada Allah, dan dengan istighfar kita, insya-Allah. Dan kita yang kedua adalah salawat Rasulullah. Wa rafa'na laka zikrak. Allah sebut dalam Quran, bila sebut Nabi Muhammad SAW, Allah angkat terus semua ibadat amalan kita, semua dia angkat Allah SWT. Dan akhirnya kalimat terakhir umur kita, la ilaha illallah, ketuhanan, pengesaan kepada Allah SWT. Syirik habis semua, tak ada apa dah, semua gugur amalan kita. Jaga jangan syirik. Ila syahid, hari itu kita bicara 15 Syaban, betul tak? 15 Syaban ditetap tahun tu 15 dah. Lailatul Qadar dia habaq 10 takhir Nabi abang, itu yang kita keluar dia. Tapi 15 Syaban dia confirm clear. Malam tu malam keampunan. Jadi siapa yang dapat malam 15 Syaban hari itu bermohon mampu kepada Allah SWT, insya-Allah dia bahagialah. InsyaAllah kita pun pada tahun depan ada lagi. Kini kita ada dalam lebih energi lah. InsyaAllah tuan-tuan, guna yang terbaik umur yang ada, bekalan kita ke akhirat kekal abadi. Ingat kita bila kita nak buat ibadat, ingat ni, aku ni barangkali tak tahu pun esok nak boleh hidup lagi. Maka sudah tentu kita solat kita jaga kualitikan ibadat kita. Itulah motivasi pada diri ini, bahawa kita nak lakukan ibadat ni umpama inilah terakhir yang ada Allah bagi peluang. Baru kita ada hargai masa kita. Nak harga masa tu susah tuan-tuan. Sembang senang je, tapi nak buat tu sukar. Bicara senang, tapi nak lakukan dia belum tentu dapat. Istighfar banyak, mudah-mudahan Allah angkat rafa'at darajat kita masing-masing di bulan Ramadan, penuh keagungan, penuh keberkatan, berlipat-lipat ganda yang Allah janjikan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat membaiki diri kita di bulan Ramadan. Madrasah sudah bermula, tunggu dah di penghujungnya keputusan. Hari-hari exam kita menanti Allah SWT, kiraman katibin, yang mencatat semua apa yang kita lakukan. Niat kau apa? Niat kau apa? Pertama kita niat. Betul tak? Jaga niat kita. Ikhlaskan hati kita kerana Allah SWT, kerana tuntutan Allah, kerana Allah. Allah jadi aku bukan untuk sia-sia, bukan untuk poya-poya, bukan untuk suka saja, tetapi ingat Allah SWT, berjayalah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dah tinggal 1 minit lagi dah. Maka berakhir sudah bicara. Tuan-tuan, di penghujung tirai kita nak berdoa sedikit. Mudah-mudahan doa ni Allah bagikan, kabulkan permintaan semua sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah membuka pintu-pintunya syurga Allah SWT, sentiasa menanti ketika waktu-waktu kebahagiaan yang kita berada hari ini. Tuan-tuan, maka insya-Allah saya rasa penghujung tirai dah habis dah bicara saya ni. Nak apa, kita nak berdoa lah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita, angkat rafa'at darajat ke maqam lebih tinggi ibadat kita, kemampuan diri kita yang kemarin dulu lain daripada hari ini, esok lagi baik. Itu kita tambah, Allah tambahkan iman, kekuatan untuk kita ibadat kepada Allah SWT. Sekadar itu saja.
Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adada kamalih. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana وتسبيحنا يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل لكل مؤمن هداية وزدهم هدى يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عيوبنا واشف مرضانا وعافنا واعف عنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا كريم يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا ولجداتنا ولمشايخنا وللمعلمين ولأزواجنا وأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا يا أرحم الراحمين. يا الله أمكن كمي يا الله يا أرحم الراحمين أمكن كمي يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ampun mereka yang telah pergi ya Allah. Buat selama-lama mak kami ya Allah yang di dalam kubur. Ayah kami ya Allah yang berada di kubur di antaranya ya Allah. Bapa mentua kami ya Allah, isteri kami, anak-anak kami ya Allah. Ampun kami semua ya Allah yang berada di dunia ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, kuatkan iman kami, sembahyang kami ya Allah, puasa kami ya Allah, terima ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana ya akramal akramin ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع معي يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. اللهم اقض حاجاتنا وأنت بأعلم. اللهم اقض حاجاتنا كما في نياتنا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات لمن سألنا وحاجات المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله عليه وسلم.